Baik. Bila ayat ni turun, ada satu riwayat daripada Ubaid bin Umair yang mengatakan ketika ayat ni turun, datang pak saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Mari pak saudara Nabi Abu Talib, lalu Abu Talib tanya Nabi Muhammad, "Wahai anak saudaraku, tahukah kamu apakah pemimpin-pemimpin Quraisy merancang untuk melakukan sesuatu terhadap kamu? Kamu tahu tak?" Lalu Rasulullah kata, "Tahu dah, mereka nak buat macam ni, mereka nak buat macam ni, mereka nak buat macam ni, mereka nak buat macam ni." Siapa yang bagi tahu kamu? Tuhan aku. Lalu apa kata Abu Talib? Sesungguhnya sebaik-baik Tuhan ialah Tuhan kamu, dan perintahkanlah Tuhan kamu supaya sentiasa melakukan kebaikan. Nampak tak apa betul tu tak? Bila Nabi Muhammad kata Tuhan aku yang bagi tahu ni, sebaik-baik Tuhan ialah Tuhan kamu, dan perintahkanlah Tuhan kamu supaya sentiasa melakukan kebaikan. Lalu Nabi kata apa? Tidak, bahkan dialah yang memerintahkan aku, bukan aku yang memerintahkan dia. Ini ada satu riwayat. Baik, kalau kita memahami pengajian tafsir dengan baik, riwayat ni kita kena tolak awal-awal lagi. Sebab apa? Sebab ni saat-saat Nabi nak berhijrah tahun 222. Sedangkan saat Nabi nak berhijrah ni, Abu Talib hidup lagi ke dah meninggal? Abu Talib. Jadi seolah-olah habis mesyuarat, Abu Talib jumpa Nabi. Nabi nak hijrah. Cerita ni memang dari sudut timeline sejarah tak masuk akal lah. Walaupun ada riwayat sebut demikian, sebab Abu Talib meninggal bila? 620 lagi. 620 tu pemboikotan total Bani Hashim dan Bani Muttalib, ekonomi. Amul Huz, siapa meninggal? Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Nabi hijrah 222. Lepas Nabi hijrah ada dulu Isra' dan Mi'raj. Lepas mereka dua orang meninggal, Isra' Mi'raj dulu, baru Nabi hijrah. Jadi tak logiklah di situ. Hak sebenar macam mana? Hak sebenar macam mana? Satu lagi, surah Al-Anfal adalah surah Madaniyah. Surah Al-Anfal surah Madaniyah. Maksudnya ayat-ayat yang diturunkan di bumi Madinah, bukan Mekah. Ada satu riwayat yang boleh dipercayai. Riwayat daripada Muhammad bin Ishaq bin Yasar, pengarang kitab Al-Maghazi. Dia mengambil riwayat ni daripada Imam Kalbi, daripada Bauzan. Siapa dia Bauzan? Maula Ummu Hani. Ummu Hani siapa? Sepupu Nabi, adik-beradik Sayyidina Ali, adik-beradik Ja'far, anak kepada Abu Talib, yang menceritakan tentang kisah meeting, kisah mesyuarat tu didatangi seorang lelaki, yang mana lelaki tersebut adalah iblis yang menyamar. Baik, bila kita tengok di sini, macam mana kita nak hubung kaitkan connection? Bila habis meeting, ayat Al-Anfal 30 turun pada Nabi, sedangkan surah Al-Anfal terdiri daripada surah Madaniyah. Ayat-ayat yang turun di Madinah. Yang ni Nabi hijrah kadang lagi. Baik. Bila kita belajar tafsir, untuk memahami surah Al-Anfal, ingat benda ni. Surah Al-Anfal memang surah Madaniyah. Maksudnya ayat-ayatnya kebanyakan turun di Madinah. Surah Al-Anfal ni ada 75 ayat saja tuan-tuan. 75. Kalau ambil ayat, satu ayat ada 75. Kalau nak ambil kalimah, perkataan dia ada 1631. Kalau ambil perkataan sebiji-sebiji, daripada 75 ayat tadi ambil sebiji-sebiji, 1631 kalimah. Kalau nak ambil huruf saja, 5294 kalimah. Ni surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal perlu diketahui ada 7 ayat yang bukan turun di Madinah. Ayat 30 sampai ayat 36 adalah ayat Makkiyah. Semua hak lain tadi 1 hingga 75 Madaniyah, tolak 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ni turun di Mekah. Jadi 30 termasuk ayat tadi. Hak Jibril waktu turun. Jadi Nabi tahulah inilah perancangan mereka. Sebab tu habis saja Jibril menyampaikan wahyu ni, Jibril sebut apa?
ya Rasulullah, la tabit hadhihi lailah ala firashika alladhi kunta tabitu alaih, wa inna Allah ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la tabit hazihi lailah, malam ni kamu jangan tidur, ala firashika alladhi kunta tabitu alaih, di atas tempat yang kamu selalu tidur. Malam ni jangan kamu tidur di atas katil lah, senang, tempat pembaringan yang selalu kamu tidur padanya. Wa innallaha ya'muruka bil hijrah ilal Madinah. Sesungguhnya dah sampai masanya Allah memerintahkan kepada kamu berhijrah ke bumi Madinah. Baik, Rasulullah pergi jumpa sahabat dia. Siapa dia? Abu. Tengah hari, ribut pasir, ketuk pintu dengan kuat. Abu Bakar kata, siapalah, ni bukan waktu biasa Rasulullah datang rumah dia macam ni. Tapi kalau tu benar-benar Rasulullah, ni penting. Bila buka saja pintu, Rasulullah duduk dengan tenang. Rasulullah sebut dekat Abu Bakar, Innallaha ta'ala qad azina li fil khuruji wal hijrah. Sesungguhnya dah sampai masanya Allah mengizinkan aku untuk keluar dan berhijrah. Dengar berita gembira ni, Abu Bakar kata apa? As-suhbatu ya Rasulullah, bersahabat dengan aku wahai Rasulullah. Maksudnya sepanjang perjalanan nak keluar ni, kita pergi, aku dengan kamu. Na'am biiznillah, tu jawab Nabi. Abu Bakar heret, Nabi keluar, tunjuk di belakang rumah dia ada 2 ekor unta. Ni ada 2 ekor unta, satu yang selalu aku naiki, satu lagi aku baru beli dengan harga 800 dirham. Jadi kamu pilihlah wahai Rasulullah, kamu nak tunggang yang mana. Rasulullah pilih yang baru dibeli. Dalam sejarah unta ni lah Rasulullah namakan sebagai Al-Quswa. Al-Quswa ni banyak Rasulullah guna dalam perjalanan. Termasuk ketika perjanjian Hudaibiyah pun Rasulullah guna unta ni. Lama hayat unta ni. Boleh tak kita buat hari ni? Kita nak keluar dengan kawan kita, kita pergi kat garaj sekejap. Satu Proton Saga buruk, satu lagi BMW. Tapi hang ambil hak Proton Saga buruk, sudahlah aku naik BMW. Tak, kamu pilih nak mana. Nak mana? Tengok. Tu Abu Bakar. Abu Bakar antara harta dia habis dalam sejarah 40,000 dirham, tuan-tuan. Sejak zaman dia membebaskan sahabat. Dulu siapa yang beli dan tebus Bilal bin Rabah? Siapa yang beli dan tebus? Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tebus dan belilah Bilal. Abu Bakar guna duit dia. Sampai dia nak berhijrah, sampai Rasulullah tanya, apa yang engkau sisakan kepada ahli keluarga kamu? Allah dan Rasulnya. Dia tak tinggal satu sen pun, tuan-tuan. Dia bawa semua 5,000 dirham tu bersama dengan Rasulullah. Jadi sebab ditinggalkan oleh ayah, tok dia, tok budak ni, ayah kepada Abu Bakar mari, kebetulan buta. Asma buka, dengar kata bapak kamu dah hijrah, dah keluar daripada Mekah ikut Muhammad tu. Jadi dia tinggal apa dekat kamu anak beranak di Mekah ni. Kebetulan cucu pula cerdik. Dia kutip batu-batu, bubuhlah uncang. Cereng. Banyak bapak tinggal, banyak dirham lah. Padahal apa dia dalam tu? Batu. Nasib baik tok tu buta. Kalau tok tak buta, tak boleh buat lah trik ni. Itulah Abu Bakar meninggalkan anak-anak yang kecil, anak yang besar. Abu Bakar ni bukan nama dia Abu Bakar. Abu Bakar ni bukan nama betul. Nama betul Abu Bakar apa? Nama betul Abu Bakar apa? Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah tu nama betul Abu Bakar. Abi Quhafah bapak dia pun bukan nama betul. Nama bapak dia yang betul ialah Osman. Jadi nama Abu Bakar yang betul Abdullah bin Osman. Kalau nak panjang lagi, bin Amir, bin Amru, bin Sa'ad, bin Ka'ab, bin Tayyim, bin Murrah. Di Murrah ni lah dia silang dengan keluarga Nabi. Sebab Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, tu keluarga Nabi dah. Jadi bapak dia Osman dipanggil Abu Quhafah. Zaman jahiliyah dia pun tak dipanggil Abu Bakar, walaupun nama dia Abdullah. Zaman jahiliyah dia dipanggil Atiq.
Dia dipanggil Atik sebab tu Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam Tarikh Kabir dia daripada riwayat Ibnu Luhai'ah bahawa Osman ni ada 3 orang anak. Hak sulung tu Abu Bakar tu dipanggil Atik. Anak yang kedua Mu'tak, anak yang ketiga Mu'tak. Dekat-dekat lah. Atik, Mu'tak, Mu'tak. Kemudian hari Osman tu digelar Abu Kuhafah. Abdullah pula dipanggil Abu Bakar.